dengarkanlah Siuk FM. Oke, Pak. Mulakan lagi, saya ingin bertanya berkenaan dengan fungsi Tuan, fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sabah ni. Apa fungsi dia sebenarnya Tuan? Okey. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ingin tahu kan. Pertama sekali saya ucapkan salam dan juga terima kasihlah kepada semua yang mengikuti program JTK Sabah pada petang ini bersama Siuk FM. Okey Tuan. Itu yang Iskatan Bola. Iskatan Bola Tuan. Iskatan Bola. Ya Tuan. Dan terima kasihlah kepada Siuk FM kerana sudi berkolaborasi bersama JTK Sabah dan insya-Allah jika kita dapat sambutan yang baik, betul. Mungkin pada masa hadapan kita boleh teruskan lagi lah. Itu yang paling penting lah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lah. Saya suka juga nak memperkenalkan apakah JTK Sabah tu. Ya Tuan. Jadi JTK Sabah ni adalah salah satu daripada jabatan daripada 14 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi Kementerian Sumber Manusia ni kita ada 14 adik-beradik. Adik-beradik? Ya. Sekejap Tuan. Antara JTK dengan Jabatan Buruh tu apa itu? Itu sama. Dulu nama dia Jabatan Buruh, tapi telah di rebranding. Sekarang namanya Jabatan Tenaga Kerja. Jadi 14 adik-beradik lagi ni, contoh dianya seperti Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Tenaga Manusia, Perkeso, Jabatan Perhubungan Perusahaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran. 14, banyak. 14 semua. Kita mempunyai fungsi yang berbeza, tapi masih lagi terikat dengan isu-isu berkaitan dengan sumber manusia. Itu yang paling penting sekali. Jadi saya rasa untuk permulaan pada kali pertama ni saya sukalah untuk memaklumkan apakah perkara-perkara yang ada di jabatan-jabatan lain juga. Betul. Sepintas lalulah. Betul. Contoh kalau di bawah Jabatan Tenaga Manusia, kita ada Institut Latihan Perindustrian. Saya rasa di Sabah pun kita ada. Ada. Kita ada di Kota Kinabalu, kita ada juga di Sandakan. Yang ini fokus dia untuk melatih lah. Nampak tak? So Jabatan Tenaga Manusia fungsi dia adalah melatih tenaga mahir. Dan pada setiap tahun kita mengeluarkan lebih daripada 18,000 tenaga kerja mahir untuk dihantar ke pasaran tenaga kerja negara. Dan ada jugalah yang rezekinya baik, mungkin boleh bekerja di luar negara dan sebagainya. Jadi itu yang pertama sekali. Dan kemahiran mereka ni pula didokong oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Di mana ni satu jabatan lain pula. Adik-beradik kita yang lain lagi. Jadi Jabatan Pembangunan Kemahiran ni fungsi dia ialah mengeluarkan NOS, iaitu modul-modul pengajian yang bersikap kepada lebih khusus dan juga terperinci dan terkini, supaya kita dapat menyaingi daya saing teknologi, pembangunan teknologi untuk kita juga bersaing di peringkat dunia dari segi pasaran tenaga kerja. Dan apabila mereka ni telah berjaya dalam pelajaran mereka, maka mereka ni akan keluar berada di pasaran tenaga kerja. Maka di sini jabatan lain pula masuk, iaitu SIP, Scheme Insurans Pekerjaan. Yang sekarang ni kita telah rebranding menjadikan namanya sebagai My Future Jobs. Jadi dari situlah mereka ni boleh berdaftar untuk mencari pekerjaan. Jadi SIP ni akan bantu. Jadi kalau macam orang-orang yang mencari pekerjaan, maksudnya orang-orang yang kena buang kerja ke atau boleh, yang baru? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Yang diberhentikan kerja boleh, yang baru nak bekerja boleh, yang masih bekerja nak meningkatkan dia punya skill. Bukan nak meningkatkan kerjaya dia. Dulu kerja supervisor, mungkin dengan pengalaman dia tu sesuai untuk jadi manager ke. Jadi dia boleh menggunakan saluran di Jabatan Skim Insurans Pekerjaan ini. Dan selepas itu apabila mereka telah berjaya ke pasaran, di sinilah mulanya peranan beberapa
fungsi jabatan-jabatan lain. Sebagai contohnya Jabatan Tenaga Kerja. Alright. Jadi Jabatan Tenaga Kerja ni kita akan melihat dan membantu serta menjaga pekerja-pekerja ni dari segi kebajikan mereka. Dari segi hak-hak mereka. Banyaklah hak-hak mereka, nanti kita bincang nanti. Okey. Dan kemudian kita ada Jabatan Perhubungan Perusahaan, kita ada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Kita ada juga di sini DOSH tadi saya sudah sebut, yang menjaga berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Tapi katalah masa kerja tu pula ada berlaku kemalangan. Kita ada perkeso. Iya. Antara DOS dengan perkeso ni berbeza. Lain. DOSH keselamatan kesihatan pekerjaan, Department of Occupational Safety and Health. Perkeso ni dari segi security. Kira macam insurans lah. Ada segi orang kata menjaga kebajikan jika berlaku apa-apa kemalangan. Okey. Jadi di situ pula dia jaga. Sehinggalah orang kata jika ada kematian, ada pencenilat dan sebagainya. Dan selepas itu katalah pekerja tadi setelah bekerja beberapa tahun nak meningkatkan pula dia punya kemahiran. Kita ada pembangunan sumber manusia berhad. Jadi majikan telah mencarum sebanyak 1%. Dan daripada caruman 1% itulah pekerja ni boleh menggunakan untuk meningkatkan kerjaya mereka dengan mengikuti kursus-kursus yang tertentu. Jadi kalau lah kata pekerja tu kena berhenti pula, SIP tadilah. SIP tadi. Ia akan masuk juga. Jadi inilah sebahagian besarnya kalau kita tengok dari segi keseluruhan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Kita ada lagi banyak. Talent Corp ada dan sebagainya. Tapi secara sepintas lalunya itulah fungsi Kementerian Sumber Manusia. Jadi kalau saya nak masuk terus ke fungsi Jabatan Tenaga Kerja, boleh juga sekarang. Sekarang ni dah umum tadi kita cerita hal adik-beradik. Okey. Sekarang ni kita masuk cerita dalam fungsi Jabatan Tenaga Kerja lah, JTK lah. Okey. Jadi kalau ni ramai yang kurang faham tentang JTK ni. Yes, betul. Dia kata ada JTK Semenanjung, ada JTK Sabah, ada JTK Sarawak. Lagi satu orang masih terkeliru dengan Jabatan Buruh, tuan. Itu cuma rebranding. Itulah rebranding saja. Dulu orang panggil buruh. Buruh kan. Kalau kita tengok cerita Piramli dulu. Dia ada Jabatan Buruh. Tapi sekarang kita dah tukar kepada Jabatan Tenaga Kerja lah. Jadi kalau di sini walaupun JTK Semenanjung, JTK Sabah, JTK Sarawak ni dia pecah kepada 3, tapi saya boleh cakap bahawa dari segi peranan dan fungsi 100% sama. Iaitu menjaga hak-hak dan kebajikan pekerja di samping menjadi penasihat kepada majikan untuk melaksanakan bisnes mereka dengan lebih baik dan sempurna. Kita tak jaga pekerja saja, kita jaga majikan juga. Jadi contohlah kalau kita tengok kat sini, kita cakap bahawa katalah pekerja ni dia ada masalah di tempat kerja, mereka boleh datang mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja. Inilah fungsi kita. Jadi fungsi kita pada peringkat awal ni kita akan bertanya dengan pekerja tersebut apa masalah mereka, sebab kadang-kadang tu silap faham je. Betul. Tapi kalau silap faham tu dia tidak bertanya kepada JTK, akan mewujudkan ketidakharmonian. Ini yang kita tak nak. Itulah fungsi kerajaan, mewujudkan Jabatan Tenaga Kerja, mewujudkan Jabatan Perhubungan Perusahaan supaya hubungan harmoni di antara industri, di antara pekerja dan majikan itu dapat kita kekalkan. Malah kita ni pernah diiktiraf oleh International Labour Organization sebagai negara yang mempunyai hubungan industri yang ke-7 terbaik di dunia. Hebat. Kita mana ada piket, tak banyak. Kita mana ada bogok. Betul. Itulah melambangkan Harmoni. bahawa kematangan Betul. antara pekerja, kesatuan sekerja dan juga majikan. Dan di tengah-tengahnya adalah Kementerian Sumber Manusia. Betul. Itu satu baru. Kalau aduan. Tapi kita kena maklum juga, majikan pun ada mengadu kepada JTK pasal pekerja mereka yang degil-degil lah. Yang selalu ponting ke kita juga bagi nasihat kepada dua-dua pihak. Tapi jika perkara tersebut kita dapat selesaikan, itu yang paling penting lah. Tapi ada juga setengah-setengah kes di mana pekerja dan majikan membuat tuntutan terhadap hak-hak mereka yang dinafikan. Maka kita mempunyai mahkamah buruh di sini.
Mahkamah Buruh. Mahkamah buruh kita ada. Kita ada mahkamah buruh, yang mana mahkamah buruh ni di bawah Jabatan Tenaga Kerja akan membantu untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan tersebut. Nampak tak? Lepas tu di samping itu kita juga apa orang kata melaksanakan perkara-perkara yang lain juga. Okey. Seperti kita ni menjaga dan mengawal penggajian kanak-kanak dan orang muda serta wanita. Kadang-kadang kanak-kanak pun ada ni yang kerja bawah umur. Yang bawah umur kan? Ya. Orang-orang muda yang bekerja yang orang kata lebih daripada waktu yang kita tetapkan. Wanita pun sama juga. Contohlah orang kata protection ataupun perlindungan yang kita bagi kepada wanita. Kalau di kilang ataupun di industri undertaking di mana wanita-wanita ni kalau kerja di kilang, kita tak benarkan mereka bekerja pada waktu malam. Kiranya overnight shift lah. Tak boleh. Tapi kalau kita tengok ada sekarang dengan syarat mendapat kelulusan daripada Jabatan Tenaga Kerja. Sebab apa? Bila kita telah menerima permohonan daripada majikan untuk perkara-perkara tersebut, maka kita akan bagi syarat-syarat dia. Contohnya, kalaulah penghantaran, mestilah daripada pintu ke pintu, supaya keselamatan mereka terjamin. Maksudnya penghantaran pekerja wanita? Pekerja wanita ni daripada rumah, mana dari pintu ke pintu lah, daripada kilang ke rumah. Tak boleh tinggal tepi jalan ke apa ke dan sebagainya. Terjadi macam-macam nanti kan. Jadi kalau kata itu, kita kata perlulah ada sedikit lagi tambahan dari segi allowance dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang apa orang kata fungsi-fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Tapi kalau kita cakap lagi banyaklah. Contoh dianya, kita ada buat pemeriksaan ke setiap premis yang ada di negeri Sabah ni. Jadi daripada pemeriksaan tu banyak yang kita apa orang kata melihat. Contoh dianya dari segi apa orang kata cuti, waktu kerja, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin. Nampak tak? Dibayar ataupun tidak mengikut peruntukan undang-undang. Lepas itu dari segi gaji minimum. Malah sekarang ni di musim kita dalam keadaan pandemik ekonomi ni, COVID-19 ni, kita juga melihat kepada majikan-majikan yang menyediakan perumahan, sama ada rumah tu sesuai ataupun tidak diduduki. Sebab kes kluster banyak sekarang yang kita tengok berkaitan dengan kilang-kilang, rumah-rumah pekerja dan sebagainya. Itulah sepintas lalu yang apa orang kata saya boleh sentuh di sini. Jika ada apa-apa soalan ke apa ke, bolehlah kita jawab teruslah di sini. Jadi itu dah tadi sedikit sebanyak berkenaan fungsi Jabatan Tenaga Kerja kan tuan. Jadi apa pun